Ya. Okey, terima kasih. Thank you. Kopi ya. Okey, kopi. Bismillah. Ah. Untuk program? Okey. Okey tu. Okey. Cikgu boleh minum air ke cikgu? Dah tentunya boleh minum air. Makan spaghetti. Kau dengar cerita cikgu sambil makan spaghetti pun boleh. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah ya. Jangan risau. Okey. Baik. So, kita nak sambung pembelajaran kita iaitu bab 2 kebangkitan nasionalisme. Makan aiskrim pun boleh. Boleh. Aras, kau jangan banyak tanya lagi. Kecuali jangan main gitar masa tengah mengajar. Kau main gitar masa mengajar, siap kau. Okey. Okey, kita lihat kebangkitan nasionalisme. Alright. Okey. Kita hari itu telah lihat tentang maksud nasionalisme. Okey. Dan cikgu rasa kita ada buat nota ringkas tak tentang tentang Hans Kohn dan juga Profesor William R. Roth serta Dato' On Jaafar, betul? Betul tak? Kita ada buat nota sikit hari tu. Betul ke tak betul? Nota yang kita buat secara kertas. Kita ada buat secara kertas, kemudian kita lipat-lipat, kemudian kita buat berkaitan dengan nasionalisme. Betul ke tak betul cikgu pun dah confused dah gitu. Okey. Cikgu saya rasa tak ada. Tak ada okey, baik. Okey, tak apa. So, sebelum kita mulakan, okey, baik, sebelum itu cikgu lupa nak tanyalah kamu semua, okey, ada tak masih ada pelajar-pelajar yang mungkin akan menghadapi peperiksaan pada bulan 2 ni? Mungkin minggu depan ke, mungkinlah minggu lagi 1 ke, okey, exam sejarah tingkatan 3. Still ada lagi tak? Nak tanya, ada lagi tak sesiapa yang akan menduduki peperiksaan sejarah tingkatan 3? Is there anyone? Aina, okey, Farisha Az-Zahra, minggu depan. Okey, so dah tak ada dah cikgu. Okey, good. Okey, so tinggal 2 orang saja. Okey, baik. Husna Fazil, saya start 14 hari bulan. Okey, baik. Kepada para pelajar tingkatan 4 ini yang mana masih ada peperiksaan untuk sejarah tingkatan 3 Kalau masih ada peperiksaan, cikgu mohon maaf sangat-sangat pada bulan ini cikgu telah memulakan sejarah tingkatan 4. Okey, jadi cikgu tak dapat nak buat ulang kaji untuk sejarah tingkatan 3 kerana ulang kaji itu telah dibuat sejak daripada bulan Disember termasuk bulan 1. So, cikgu rasa agak ralat kalau nak meneruskan ulang kaji tingkatan 3 pada bulan yang kedua ni iaitu bulan Februari. So, apa yang cikgu akan berikan iaitu cikgu akan berikan link latihan dalam bentuk Google Form. Okey, link latihan itu kepada kamu dalam grup WhatsApp bukan sekarang Dalam grup WhatsApp cikgu akan berikan dan kamu boleh buat latihan-latihan daripada situ. Okey, sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. Boleh tak Husna Fazil ataupun juga Farisha Azhara serta juga Aina is it okay? Itu sebagai bantuan lah. Boleh Okey. Okey, terima kasih banyak Aina, Farisha. Okey, jadi itu yang cikgu boleh bantulah ya. Penerangan dah banyak kali buat. Jadi latihanlah yang kamu perlukan sebenarnya ya. Okey, baik. So kita akan teruskan hari ini iaitu berkaitan dengan sejarah bab 2 iaitu berkaitan dengan nasionalisme. Okey, baik. Okey, hari ini kita akan lihat tentang maksud nasionalisme dulu dan pendapat tokoh-tokoh berkaitan nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Dengar dulu. Selepas dengar, barulah kamu buat. Kita akan sama-sama buat nota. Okey, kita akan sama-sama buat nota. So don't worry. Okey, baik. Kita lihat maksud nasionalisme. Okey, apa itu nasionalisme?
Nasionalisme ni sebenarnya bermaksud perasaan cinta yang mendalam, ouch, terhadap bangsa dan negara. Wow, perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Baik, nanti nak buat nota ke? Betul Adam, tapi kita akan buat nota bersama-sama. Okey, kita buat nota bersama-sama. So cikgu akan tunjukkan cara dia dan kamu akan buat. Okey tak? Dan nota ni sebenarnya penting supaya apa tahu? Supaya nanti bila kamu masuk sekolah, kamu dah ada nota. Kamu tahu tak? Ni nak bagi tahu. Okey, kamu tahu tak? Kalau di sekolah, mesti kalau bab sejarah, mesti cikgu kamu suruh buat nota sendiri. Betul tak? Betul tak betul? Cikgu sekolah kamu mesti suruh kamu buat nota sendiri, kan? Kan? Jadi, bila kamu dah buat nota dalam kelas cikgu, nota tu kamu boleh guna untuk kelas kamu di sekolah. Jadi, memudahkan. Macam? Okey tak okey? Okey? Yes, itu yang kita nak. Iya. Nanti bila cikgu kamu cakap kan, okey, buat nota untuk bab 2 ni apa semua. Cikgu, saya dah buat nota dah cikgu. Saya salin semula je lah salin semula je. Dah ada nota. Selalunya kalau nak buat nota tu yang pening. Betul tak? Siapa sini struggle buat nota? Nak tanya, siapa sini struggle buat nota? Ya. Betul, Danish Hakimi, Adam, ya. Jadi cikgu tahu masalah kamu. So tak apa, cikgu bantu kamu. Ya, untuk buat nota. Don't worry. Cikgu akan bantu kamu. Right? Okay. Baik. So, kita kembali. Kita fahami dulu tentang nasionalisme. Jom. Kalau boleh salin buku teks. Kau salin semua, Mira. Sumpah cikgu kamu cakap apa? Ini bukan nota. Ini salin buku teks bulat-bulat. Okay. Baik. Nasionalisme ialah bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Dan nasionalisme ini juga boleh diertikan seperti ataupun sebagai semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Yang ini panjang. Nasionalisme ialah semangat kebangsaan. Apa itu semangat kebangsaan? Semangat cintakan bangsa yang mana menjelaskan sikap dan pendekatan. Maknanya yang menzahirkan, yang menyebabkan kita bersikap dan kita melakukan pelbagai pendekatan yang berkaitan dengan apa tahu? Perjuangan menentang penjajahan. Serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. So itu nasionalisme. Contohnya macam mana? Contohnya macam kalau kita lihat contohnya kalau kita lihat contohlah kenapa Tok Janggut, kita tahu pahlawan Tok Janggut daripada Kelantan, kenapa Tok Janggut menentang British? Itu adalah nasionalisme, iaitu semangat kebangsaan yang Tok Janggut ada itu. Semangat kebangsaan itu menyebabkan beliau itu yang menjelaskan sikap beliau dan pendekatan beliau, iaitu apa? Beliau telah menentang penjajahan British dan beliau membela bangsa dan negara. Itu semangat kebangsaan. Itu dipanggil nasionalisme. Semangat jihad iaitu mempertahankan agama. Mempertahankan agama. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, selain itu, nasionalisme juga bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan juga sosial. Daripada apa? Daripada penguasaan orang asing. Gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Kalau kita dikuasai orang asing, bermakna kita tidak merdeka, kita tidak ada kebebasan. Kita masih lagi dijajah. Okey, namun begitu kena ingat idea nasionalisme ini tidak sama antara negara dengan zaman, kerana idea nasionalisme ini dia berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan juga
pengaruh sekeliling seperti keturunan, agama, bahasa dan juga adat. Cikgu, yang last ni saya tak faham lah cikgu. Sebenarnya begini, nasionalisme antara negara dia tak sama tau. Contoh nanti kamu akan tengok contoh macam revolusi keagungan di England. Dia bukan menentang penjajah, tapi dia nak menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak dan menaikkan hak asasi rakyat. Perjuangan dia berbeza. Kemudian kalau katakan revolusi di China untuk menamatkan pemerintahan dinasti Manchu. Dan juga menaikkan sistem demokrasi. Berbeza. Kalau di tanah Melayu, okey, apa itu nasionalisme? Iaitu menentang penjajahan British. Nampak tak? Jadi, itu semua nasionalisme ke cikgu? Ya, itu semua nasionalisme. Tetapi idea dia berbeza. Kerana apa? Kerana pengalaman sejarah negara-negara itu berbeza, itu satu. Kemudian pengaruh-pengaruh sekeliling pun berbeza. Jadi itu yang dikatakan idea nasionalisme tak sama antara negara dengan zaman sebab pengalaman sejarah berbeza, pengaruh sekeliling pun berbeza. Alah, macam kita lah kan. Okey, macam kita contohlah okey, apakah definisi pandai bagi kamu? Mungkin ramai akan kata apa tahu? Pelajar kata apa? Okey, cikgu, pada saya pandai ini ialah kalau pelajar tu semua subjek dapat A. Okey. Baik, kemudian ada juga yang lain kata apa? Tak cikgu. Kalau pandai ni ialah cikgu, okey, kalau pelajar tu dapat at least 70, 70 markah, 70%, semua subjek 70%. Itu pandai. Ada pula pelajar kata, tak cikgu. Okey, pandai ni maksudnya dia selalu dapat nombor 1 dalam kelas. Itu pandai. So bila kita fikir balik, mana satu yang betul ni? Kenapa dia berbeza? Kerana pengalaman diri mereka yang berbeza dan pengaruh sekeliling mereka berbeza menyebabkan pandai itu berbeza. Macam cikgu sendiri cakap ada beza bagi cikgu lah bagi cikgu ada perbezaan antara pandai, bijak dan pintar. Beza pandai, bijak, pintar. Sangat berbeza. Bagi cikgu, pandai ni adalah kamu belajar, kemudian kamu dapat A semua. Itu pandailah. Itu pandai. Tetapi kalau bijak ialah kamu belajar ilmu tu dan kamu boleh gunakan di luar kelas. Contohnya macam apa tahu? Kamu belajar sejarah, kemudian kamu gunakan di luar kelas, kamu borak-borak dengan orang-orang dewasa, kawan-kawan bapak kamu kan. Kemudian kamu cakap, sebenarnya kan menurut pandangan saya begini sebab sejarah bagi tahu bahawa saya telah gini. Kamu gunakan pengalaman sejarah kamu, ilmu sejarah kamu, di luar daripada kelas. Itu bijak. Tapi kalau pintar, yang ketiga ni, atas sekali pintar ni, ialah kamu dapat ilmu tu, kamu gunakan ilmu tu di luar, dan kamu cipta sesuatu yang baru daripada ilmu tadi. Itu pintar. Nampak tak perbezaan dia? Contoh macam belajar sains. Kamu belajar sains, kemudian kamu gunakannya di luar. Kamu tahu tentang angin dan sebagainya. Belajar sains apa semua bahan-bahan ini, campur bahan ini. Kemudian kamu create satu bahan baru daripada ilmu tadi. Itu pintar. Nampak tak? Pandai, bijak, pintar. Jadi itu definisi yang berbeza-beza. Kenapa? Pengalaman yang berbeza dan juga pengaruh sekeliling yang berbeza. Okey? Baik. So, itu berkaitan dengan nasionalisme. Baik. So, kalau kita lihat di sini berkaitan dengan pendapat tokoh. Okey, sebelum kita pergi pendapat tokoh, kamu tengok bahawa maksud nasionalisme ada 3. Yang ini nombor 1. Yang nombor 1. Kemudian yang ini semangat kebangsaan ini adalah kita katakan sebagai nombor 2 dan gerakan untuk mencapai kebebasan politik ini adalah nombor 3. Ada 3 definisi nasionalisme. Baik.
Kalau kita lihat pendapat tokoh, kita tengok seorang-seorang. Tokoh ni ramai sikit lah, tapi tak apa, kita akan ringkaskan. Baik, contohnya kita lihat yang pertama, tokoh pertama sejarawan ini iaitu Hans Kohn. Hans Kohn ni kata, nasionalisme ini ialah satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya sahaja. Itu nasionalisme bagi Hans Kohn. Okay. Bagi Hans Kohn, nasionalisme ialah satu gerakan yang meletakkan setia seseorang hanya kepada negaranya atau bangsanya saja. But then, berbeza dengan Profesor William R. Roth. Profesor William R. Roth kata apa tahu? Bahawa kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri. Sedar dan tegas kepada diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Wow, ini bila ni cikgu? Baik, bagi tahu cikgu, dekad tu berapa tahun? Dekad tu berapa tahun? Okay. Dekad tu berapa tahun? 10 tahun. Bagus. Maknanya 10 tahun sebelum Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua bila cikgu? Plus minus Perang Dunia Kedua sebenarnya berlaku pada tahun 1940. Maknanya kalau ketegasan dan kesedaran diri ini pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua, maknanya 10 tahun sebelum tahun 1940, iaitu kita boleh ambil daripada tahun 1930 hinggalah ke 1940. So itulah kita kata sebagai kebangkitan nasionalisme Melayu. Kebangkitan nasionalisme Melayu. Dan kenapa berlaku nasionalisme Melayu ni? Sebab terdapatnya ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta juga faktor-faktor ekonomi. Nasionalisme juga muncul akibat daripada kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan juga imperialisme barat yang melanda tanah Melayu pada waktu itu. Sekularisme dan imperialisme. Satu soalan cikgu nak tanya. Kamu tahu tak apa itu sekularisme dan imperialisme? Tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu sekularisme dan imperialisme? Tahu ke tak? Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Okey, imperialisme nak jajah. Okey, baik. Sekularisme? Sekularisme tu apa? Siapa tahu? Ada sesiapa yang boleh bagi jawapan? Tak ada? Sekular buat hal sendiri. Okey, baik. Sekarang korang nak tahu tak jawapan dia? Nak tahu tak apa itu sekularisme? Nak tahu tak? Nak tahu Okey, baik. Apa itu sekularisme? Okey. Tak apa. Okey, ini kamu tengok je dulu. Ya betul. Okey, alamak. Kita berhenti sekejap 2 minit untuk menghormati azan. Sekejap sekejap. Baik. Baik, cikgu lihat ramai yang memberi jawapan masing-masing. Okey, baik. Cikgu kembali Okey. Apa itu sekularisme? Okey, sekularisme ni sebenarnya adalah iaitu satu ideologi. Ideologi ini sebenarnya adalah satu cara pemikiran satu cara pemikiran ideologi yang memisahkan agama daripada kehidupan. Yes, itu
Itu yang dikatakan sekularisme. Contohnya apa? Contohnya kan, okey, kalau kita pelajari daripada zaman dahulu sampailah sebelum kedatangan British di tanah Melayu, pentadbiran kena ikut agama. Kemudian juga ekonomi kena ikut cara agama. Kemudian juga sosial, pendidikan kita kena masukkan agama dalam tu. But then bila British datang, British cuba memisahkan agama dengan kehidupan. Caranya macam mana? Dia nyatakan bahawa dia ajar pada kita bahawa agama tentang is about ritual, it's about solat, it's about puasa, it's about zakat dan sebagainya. Kalau politik, ekonomi dan juga sosial, itu tak perlu masukkan unsur agama. Itu berasingan. So kita kena ikut idea lain. Kalau dunia kena ikut hal ini. Kalau pentadbiran kena ikut yang ini. Kalau pendidikan kena ikut yang ini. So itu memisahkan agama daripada kehidupan, itu dipanggil sekularisme. Boleh faham? Boleh faham tentang sekularisme. Ya. Manakala imperialisme. Imperialisme sebenarnya bermaksud apa? Iaitu dasar peluasan kuasa. Kita kata sebagai satu ideologi ideologi yang meluaskan kuasa ataupun meluaskan wilayah dan kuasa ataupun kuasa ke atas wilayah ataupun kawasan lain dengan tujuan tertentu. So itu juga dipanggil sebagai, ataupun senang cerita dipanggil imperialisme ini juga dipanggil kita kata sebagai penjajahan. Seperti mana yang berlaku dengan siapa? Seperti yang berlaku pada British menjajah negara kita, itu imperialisme. Jepun menjajah negara kita, itu adalah imperialisme. Belanda yang menjajah negara kita, menjajah Melaka dulu, itu imperialisme. Portugis yang mengalahkan Melaka dan menguasai Melaka, itu adalah imperialisme. Nampak tak? Sekularisme dan imperialisme. So ini adalah dua ideologi yang ditekankan. So boleh faham ke tak boleh faham ni? Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh tentang imperialisme dan sekularisme. Boleh? Boleh? Okey, baik. So itu kata Profesor William R. Roth. So William R. Roth kata bahawa ataupun nasionalisme ialah kebangkitan nasional Melayu kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum perang. Dan kenapa dia bangkit? Kerana ancaman terhadap kepentingan orang Melayu serta faktor-faktor ekonomi. Dan nasionalisme juga timbul akibat bimbangnya masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme barat yang sedang melanda tanah Melayu. Jadi itulah dia nasionalisme dari sudut Profesor William R. Roth. Baik. Seterusnya kita lihat di sini. Yang ketiga, Datuk On Jaafar. Siapakah Datuk On Jaafar ini? Datuk On Jaafar inilah yang kamu kenali dia sebagai pengasas UMNO. Kita kata sebagai pengasas parti UMNO. Ingat Datuk On Jaafar ni pengasas parti UMNO. So Datuk On Jaafar kata apa tentang nasionalisme? Dia katakan bahawa kita hendak menzahirkan suatu bangsa. Maknanya untuk menjadikan nyata, kita nak bermatlamat untuk membentuk suatu bangsa yang lebih tegak dan kuat, itu satu. Kemudian boleh berdiri
di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita, mengambil tempat kita yang sebenarnya di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. So, kalau kita lihat, itu kata-kata daripada Dato' Onn Jaafar tentang nasionalisme. Harus diingat, suatu ketika dahulu, kerajaan alam Melayu, kehebatan kerajaan alam Melayu dulu dan orang-orang masyarakat di Asia Tenggara ni dulu sangat hebat. Maknanya hebat dia sampai boleh bersaing bersama-sama dengan bangsa-bangsa daripada Yunani, bangsa daripada Mesir, bangsa daripada Rom. Maknanya bangsa Asia Tenggara ni, bangsa alam Melayu ni sama-sama hebat seperti bangsa Yunani dan yang lain-lain. Tapi kenapa kita sekarang lemah? Kenapa kita sekarang lemah? Jadi, Dato' Onn Jaafar ni dia kata apa? Kita hendak menzahirkan bangsa kita dan kita nak mengambil tempat kita yang sebenar. Dulu kita hebat, tapi sekarang kita tak hebat. Macam mana? Kita nak kembalikan kehebatan. Kita nak kembalikan kehebatan bangsa kita. Nampak tak? Itu dipanggil nasionalisme oleh Dato' Onn Jaafar. Menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat. Okey. Baik, so kita telah lihat 3, iaitu Hans Kohn, kemudian juga Profesor William R. Roth dan juga Dato' Onn Jaafar. Yang keempat kita nak lihat di sini iaitu perjuangan. Siapa ni? Iaitu Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Baik, dia kata apa? Dia kata nasionalisme ni sebenarnya adalah satu perjuangan. Perjuangan yang menentang penjajahan. Namun perjuangan ini hendaklah ada persatuan dan juga perpaduan yang kuat, iaitu National Front. Segala tenaga yang menentang penjajahan hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu dan agama Islam. Apa tujuan dia? Untuk menebus, merebut, merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan itu. Maknanya di sini, bagi Dr. Burhanuddin Al-Helmi, nasionalisme ni sebenarnya perjuangan menentang penjajahan. Dan untuk apa? Untuk mencapai kemerdekaan dengan cara apa? Kita berpegang kepada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu dan agama Islam. Apa tujuan dia? Untuk menebus dan merebut, merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan itu. So itu kata-kata Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Baik. Kemudian kita lihat di sini iaitu Dr. R. Sundaralingam. Dr. R. Sundaralingam ni, beliau adalah salah seorang daripada ahli sejarawan, Sundaralingam. Dia kata apa? Nasionalisme ni adalah satu fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri. Menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyatnya. Namun nasionalisme juga untuk menuntut kesetiaan ulum, maknanya kesetiaan yang terunggul daripada individu untuk disalurkan kepada negara bangsa itu. Maknanya di sini, kalau kamu nak menjadi, kita kata sebagai mewujudkan negara bangsa itu, kamu kena berikan kesetiaan yang tinggi. Kesetiaan yang tinggi kepada negara bangsa itu. Dan Dr. R. Sundaralingam kata apa? Ini adalah satu fenomena sejagat, maknanya fenomena seluruh dunia. Yang berlaku di seluruh dunia, yang mana mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk tubuhkan negaranya sendiri.
Macam kalau kamu lihat macam yang berlaku seperti di Ukraine. Okey, yang terbaru di Ukraine kan. Okey, Ukraine dan juga Russia kalau kita lihat. Apa yang berlaku sebenarnya adalah apabila Russia menyatakan bahawa Ukraine itu sebenarnya adalah bekas tanah jajahan Russia. Itu memang betul. Itu memang betul. Tetapi kenyataan yang dikeluarkan oleh Vladimir Putin itu sebenarnya telah menyebabkan berlakunya kita katakan sebagai ketidakpercayaan Ukraine kepada Russia. Sebab Ukraine kata apa? Ukraine kata, kenapa kau nak persoalkan itu? Kami dah merdeka kot. Jadi dengan cara itu berlakulah perselisihan faham. Maka sekarang ni kalau kita lihat kedua-dua, iaitu Russia dan juga Ukraine sedang bersiap sedia meletakkan askar-askar mereka di sempadan. Dan mungkin boleh mencetuskan peperangan. Jadi kita kena lihat ini adalah satu fenomena sejagat. Bak kata Dr. R. Sundaralingam. Fenomena sejagat yang berlaku untuk memerdekakan negara bangsanya sendiri. Ya, Ukraine juga sebenarnya kita boleh katakan sebagai sebuah negara yang kuat jugalah kerana memiliki teknologi ketenteraan. Yes. Jadi itu hak setiap bangsa untuk menubuhkan negaranya sendirilah. Alright, itu Dr. R. Sundaralingam. Manakala Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Profesor Datuk Zainal Abidin ni, kita ambil Zainal Abidin je, Abdul Wahid. Dia kata nasionalisme Melayu ni, sebenarnya nasionalisme ni bukanlah baru. Bukanlah gejala baru hasil penggabungan tanah Melayu dan British, tapi sebenarnya nasionalisme Melayu ni telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Iaitu yang mana? Kesetiaan kepada raja itu. Kita tahu kan zaman dulu orang-orang Melayu setia kepada raja. Itu adalah ciri nasionalisme Melayu ketika itu. Dan orang Melayu berpegang kepada fahaman kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. So profesor kata apa? Nasionalisme ni bukan dia start sejak British, bukan. Sebenarnya sebelum tu lagi, semasa zaman Kesultanan Melaka lagi, bila rakyat kata ampun tuanku, daulat tuanku, setia kepada raja, itulah dia ciri nasionalisme Melayu ketika itu. So dah ada nasionalisme itu, iaitu perasaan cinta kepada negara. Cinta yang mendalam kepada negara dan bangsanya. Jadi itulah memang wujud sejak zaman dahulu. Baik. Dan dalam konteks Melayu, kalau kita lihat di sini, daripada kata-kata Profesor Dr. Khoo Kay Kim. Salah seorang ahli sejarawan negara. Dia kata apa? Dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme ini sebenarnya telah digunakan untuk merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. So ini yang dikatakan sebagai nasionalisme menurut Profesor Dr. Khoo Kay Kim. Jadi kesimpulannya, nasionalisme berkaitan rapat dengan perasaan cinta akan negara yang mencetuskan keinginan untuk membina negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. Baik. So sekarang kita akan cuba buat nota. Boleh tak? Kita buat nota nak? Kita buat nota nak? Jom kita buat nota. Sekarang sila dapatkan kertas. Tak kisahlah kertas tu kertas kertas kosong A4 ke, yang berjalur ke, yang tak berjalur ke, yang kosong ke, ambil je, tak apa. Ada sekarang, make sure ada sekarang. Sila ambil sekarang, dapatkan sekarang kertas kosong depan belakang. Ada? Ada. Baik, dah ada baik. Bila dah ada, kalau bukan kertas A4, tak boleh ke cikgu? Boleh. Tapi sebenarnya, tahu tak kenapa kertas A4? Sebab kertas A4 ini, yang besar ini, boleh dilipat.
2 dan dilipat 1 lagi. Itu yang cikgu nak kamu buat. Kenapa nak buat lipat macam ni cikgu? Supaya kita akan dapat 4 ruangan. Ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4. So setiap ruangan ini kita boleh buat untuk satu subtopik. Satu subtopik kat sini, satu subtopik kat sini, satu subtopik kat sini dan kat sini. Kemudian kalau dah habis kat depan, kita boleh guna belakang dia. Kita buat subtopik sini, subtopik sini, subtopik sini dan subtopik sini. Dan kenapa kita nak buat macam ni? Supaya dia jadi ringkas. Dan bila ringkas, kita boleh lipat balik. Bila kita lipat balik, kertas ini kita boleh bawa ke mana-mana. Kita boleh simpan dalam beg, kita boleh simpan dalam dalam pencil box. Supaya apa? Bila ada masa kita boleh buka. Oh, yang ini. Oh, yang ini. Oh, yang ini, yang ini. Oh, yang ini. Nampak tak? Jadi memudahkan kamu. Malah inilah teknik yang cikgu buat dulu semasa SPM dulu ya. Cikgu lipat, kemudian simpan dalam poket. So apabila pergi ke kantin apa semua kan, sambil-sambil tu ambil, kemudian buka. Sambil makan, sambil baca. Okey. So, nampak tak? Dan ini memudahkan kamu untuk ingat. Itu cara dia. So cikgu terapkan pada kamu. So tak apa, kita buat sama-sama. Cikgu ajar. So dapatkan kertas A4. Kalau dah ada kertas A4 ni, first of all, lipat memanjang dulu. Lipat memanjang. Kemudian yang kedua, kamu lipat 2 lagi. Supaya dapat 4 ruangan. Bila kamu buka, ada 4 ruangan. Ruangan 1, 2, 3 dan 4. Baik. So, di ruangan pertama, kamu boleh buat macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Mana-manalah. Kamu nak buat secara portrait ke ataupun landscape ke, mana-mana pun boleh. Tak ada masalah. Terpulang kepada keselesaan kamu. Baik. Kita buat. Yang pertama sekali, kita nak buat apa cikgu? Nak tulis apa cikgu? Di ruangan yang pertama, kita akan buat tentang maksud nasionalisme. Maksud nasionalisme. So, apa yang kita nak buat ni? Dia begini. Mula-mula kita akan ambil perkataan, kamu boleh tulis nasionalisme. Nasionalisme, kemudian kamu buat begini. So cikgu akan letakkan di sini. So, nasionalisme, kemudian kamu akan ambil lagi. So cikgu akan buat. Pertama tentang perasaan cinta yang mendalam terhadap agama. Terhadap bangsa dan negara. So kita akan ambil. Dan kita akan buat begini. Perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Itu satu. Kemudian kamu boleh ambil lagi iaitu semangat kebangsaan. So cikgu ambil dan juga juga kita akan buat begini. Dan kita akan buat begini. Yang menjelaskan sikap pendekatan berkaitan bangsa dan negara. Dan untuk kotak pertama, yes betul untuk kotak pertama. Untuk kotak yang pertama. Betul, Adam. Untuk kotak yang pertama. Dan kita buat begini. So baik. Inilah dia. Tentang penguasaan. So ini 3 yang boleh muat ke? Kalau tak boleh muat, kamu buat ke bawah pun boleh. Bermakna kamu boleh buat nasionalisme, perasaan cinta yang mendalam. Kemudian yang bawah tu semangat kebangsaan. Yang bawah tu lagi buat gerakan untuk mencapai kebebasan. Baik, ada orang yang tulisan dia kecil boleh muat. Ada orang tulisan dia besar. So kalau tulisan besar boleh kamu terbalikkan jadi begini.
nasionalisme, perasaan cinta yang mendalam. Kemudian semangat kebangsaan. Kemudian gerakan untuk mencapai kebebasan politik. So boleh muat dalam ni. Okey. Okey, dan satu lagi kita kena ingat, okey, idea nasionalisme tidak sama kerana okey, jap cuba ambil satu lagi. Okey, okey, so kita akan buat satu lagi idea nasionalisme tidak sama. Okey. Okey. So yang ini penting juga. So tidak sama antara negara dengan zaman kerana berkait rapat dengan kita berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling. Okey, berkait rapat dengan pengalaman sejarah, okey, pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling. So ini idea nasionalisme. Okey, untuk ruangan yang pertama cikgu minta kamu salin ke empat-empat ini. Maksud nasionalisme dan juga idea nasionalisme ni. Okey, boleh? So ini kita kata sebagai notanya dan kita akan buat seperti inilah. Buat macam ni. Nasionalisme, perasaan cinta yang mendalam. So the keywords adalah cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Kemudian semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Kemudian satu lagi iaitu gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Dan idealisme tidak sama antara negara dengan zaman kerana berrapat dengan pengalaman sejarah dan juga pengaruh sekeliling. So, kamu boleh buat begitu dan itu adalah kita katakan sebagai the keywords dia. The keywords. Bolehlah buat underline ke, buat kotak ke, buat kotak pun boleh. Cinta yang mendalam, semangat kebangsaan, gerakan untuk mencapai kebebasan politik. So, idea nasionalisme tidak sama, berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan juga pengaruh sekeliling. Baik. Cikgu bagi masa untuk kamu salin. Silakan. Anda siap tulis dah
Okey, dah siap? Dah siap tulis dah tau. Jangan kau diam je. Kadang-kadang cikgu tak tahu bila kau dah siap. Dah. Ah, ah. Okey, dah apalah korang ni? Belum lagi. Bagi tahu. Kan? Take your time, take your time. Jangan risau. Jangan risau sebab bukan apa. Topik ni bab ni korang yang dah belajar dulu. Orang lain tak belajar lagi. So kita go relax-relax lah. Kan? Relax-relax. Orang lain tak belajar lagi. Ni kalau korang pergi sekolah ni, kan? Masuk bab 1, bab 2, kan? Lah, buatlah nasionalisme tu je. Ini je dulu, ini je dulu. Okey, nanti yang bahagian tokoh tu cikgu akan bagi tahu pula. Bahagian tokoh tu nanti kita akan buat sama-sama. Ingat kita buat sama-sama. Jangan korang mandai-mandai. Kan? Nanti habiskan ni dulu. Nasionalisme sampailah pengaruh sekeliling dan kita nak buat next. Okey. Dah kita nak buat yang seterusnya. Okey. Sabar. Okey. So kita akan buat seterusnya. Boleh? Okey. So sekarang kita nak ambil tentang pendapat tokoh. Okey. Cikgu tahu ramai yang akan kata, cikgu, pendapat tokoh ni beratlah cikgu sebab banyak perkataan dia. Tak susah pun. Tak susah pun sebenarnya. So, okey, kalau katakan kamu dah buat yang dah buat muka surat kat sini, so kamu boleh buat pula untuk muka surat di sebelah ruangan yang kedua. Kalau kamu dah buat dua-dua, kamu buat di sebelah bawah pula. Macam tu. Ya. Baik. So, kamu buat macam tu. Okey, ambil satu ruangan saja. Kalau tak buat, kamu boleh ambil ruangan sambungan di sebelah dia. Dia gitu. Okey. Baik. So, kita nak ambil pendapat tokoh. So, kita akan buat seperti ini. Okey, so kita akan clearkan dulu. So, kita akan ambil, buat satu ruangan. Okey, ambil daripada satu ruangan tu, kita akan buat pendapat tokoh. Okey, pendapat tokoh. Kemudian kita akan ambil, first kita akan ambil Hans Kohn. Hans Kohn. So Hans Kohn dia kata apa? Dia kata adalah nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan. Pendapat tokoh Hans Kohn ialah apa? Kita tak perlu buat ayat sepenuhnya. Kita just kata apa? Iaitu kita ambil gerakan. Satu gerakan Gerakan yang mana meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara dan bangsanya atau bangsanya. So begitu. So kenapa cikgu buat dash begitu? Sebab cikgu akan ambil dia punya keywords dia. Gerakan meletakkan kesetiaan hanya kepada negara atau bangsanya. Itu Hans Kohn. Nampak tak? Hans Kohn. Baik. Kemudian, kalau kita nak ambil tentang Profesor William R. Roth. So kita ambil, Profesor. So Profesor ni kita pendekkan lah. Profesor William R. Roth. William R. Roth. So dia kata apa? Dia kata, kita ambil satu lagi. Iaitu kita kata nasionalisme Melayu. So kita ambil betul, ruangan yang kedua. Nasionalisme Melayu. Lebih kepada tentang apa? Tentang kesedaran dan ketegasan diri. Bila tu? Ketegasan diri. Dekad akhir. Dekad terakhir. Terakhir. Sebelum World War II. Maknanya sebelum Perang Dunia Kedua. Ingat ini nota kita.
So terpulanglah pada kita bagaimana nak buat faham. Okey, bagaimana kita buat untuk kita faham. Kan kita bukan buat nota ni untuk orang lain faham. Kita buat nota untuk kita yang faham. Jadi kena ingat tu. Okey. Baik. Okey, kerana apa? Okey. Disebabkan kita boleh sambung. Disebabkan apa sebab dia? Okey, iaitu ancaman apa? Okey, ancaman. Okey, iaitu hak. Okey, hak kepentingan orang Melayu. Okey, hak kepentingan serta juga faktor ekonomi. Titik. Okey. Kemudian kamu sambung di bawah juga nasionalisme tentang apa? Tentang sambungkan dengan tentang kebimbangan. Kebimbangan masyarakat terhadap apa? Kebimbangan terhadap sekularisme dan imperialisme barat. So ini yang kita ambil tentang kata kunci daripada tokoh-tokoh ini. So kalau kita boleh buat seperti ini, kalau macam cikgu akan buat seperti inilah. Hans Kohn, kemudian Profesor William R. Roth. So cikgu akan buat. Gerakan meletakkan kesetiaan hanya kepada negara atau bangsanya. Keywords yang penting. William R. Roth tentang nasionalisme Melayu. Kesedaran dan ketegasan diri dekad akhir disebabkan iaitu ancaman hak kepentingan serta faktor ekonomi. Kemudian satu lagi tentang kebimbangan terhadap sekularisme dan imperialisme barat. Nampak tak? Kita dapat relatekan. Kalau nak buat, bolehlah buat je ni. Gitu. 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 Nampak tak? Dapat itu Profesor William R. Roth. Sambil cikgu buat ni, korang buatlah. Korang tiru je apa yang cikgu buat. Korang tiru je apa yang cikgu buat. Baik. Kemudian kita akan buat kepada Dato' On Jaafar. So kita akan buat Dato' On Jaafar. Dato' On Jaafar, dia adalah pengasas UMNO. So kita boleh buat dia punya definisi bagi nasionalisme. Iaitu menzahirkan kemudian kita boleh kata bangsa tegap dan kuat. Tegap dan kuat. Tegap dan kuat. Kemudian titik, kemudian kita sambung pula. Kemudian berdiri di atas tapak kaki. Berdiri atas tapak kaki, kemudian mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa lain. Jadi ini keywords yang kita akan ambil. Menzahirkan bangsa yang tegap dan kuat, berdiri di atas tapak kaki kita sendiri, mengambil tempat kita di sisi bangsa-bangsa lain. So kita boleh buat juga. Yang ketiga, Dato' On Jaafar. Kemudian seterusnya menzahirkan bangsa. Menzahirkan bangsa tegap dan kuat, berdiri di atas tapak kaki kita sendiri. So baik. Nak tanya ni, cuba jujur sikit dengan cikgu. Korang ni buat ke tak buat ni? Diam aja, aku risau. Risau.
Buat ke tak buat? Hara Zuhair buat tak? Adam, aku tak muat. Tak apa. Kalau tak muat boleh pergi belakang. Boleh pergi belakang. Okay. Baik. Okay. Sebaik-baiknya jangan screenshot. Sebaik-baiknya jangan screenshot lah. Sebab screenshot ni tak ingat tau. Sebenarnya satu formula bagaimana untuk ingat fakta ialah kita menulis. Kita menulis. Bila kita menulis kita senang nak ingat. Kalau kita tak tulis kita tak ingat. Betul. Jadi itu cara dia. Kenapa Man? Okay. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, macam mana kalau menulis untuk saja-saja dan tak ada niat nak ingat? Adakah? Ya. Baru pro ya. Okey, baik. Macam mana kalau menulis untuk saja-saja dan tak ada niat untuk ingat? Baik, selalunya apa yang kita tulis, ingat menulis inilah satu perbuatan. Dan perbuatan ini sebenarnya adalah satu perbuatan yang bukan kita saja-saja buat. Biasanya nak menulis ni kita ada satu keinginan, kita kena push untuk tulis. So dan sebab itu bila kita push, kita tulis, kita akan ingat. So jaranglah untuk menulis tu itu untuk saja-saja supaya tak ingat, jaga. Okay. Unless kalau kamu nak sketch ke, itu lain. Sketch lain. Tapi kalau menulis ni biasanya untuk kita untuk remind ourselves sebenarnya. Kebiasaannya. So belajar tentang cara bagaimana untuk menulis dan kita akan ingat. Sebenarnya lagi banyak menulis, lagi banyak kita ingatlah sebenarnya. Okey, baik. Yang keempat, yang keempat kita akan buat iaitu Dr. Burhanuddin Helmi. So kita akan buat Dr. Burhanuddin. Burhanuddin Helmi. So Burhanuddin Helmi dia kata apa? Dia kata tentang nasionalisme ni iaitu perjuangan menentang penjajahan. Menentang penjajahan. Dan perjuangan ini mestilah ada persatuan dan perpaduan yang kuat. Persatuan. Slash perpaduan kuat. So kita boleh titik kat situ, titik. Kita buat ayat baru. Iaitu segala tenaga yang menentang penjajahan adalah digunakan. So kita boleh ambil tenaga menentang penjajahan. Hendaklah digunakan untuk digunakan untuk mencapai kemerdekaan. So macam tu. Tenaga menentang penjajahan adalah digunakan untuk mencapai kemerdekaan. Namun dalam ataupun dengan tetap berpegang kepada tata tertib. Berpegang tata tertib dan juga adab sopan. Adab sopan bangsa Melayu dan agama Islam. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia menebus dan juga merebut. Menebus ataupun merebut. Merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita. So kita akan lihat dia punya short form dia beginilah. Short form dia begini. So kamu boleh buat kalau tak muat tak apa, kamu boleh buat sebelah kalau tak boleh buat, tak muat kat ruangan tu, boleh buat ruangan di sebelah kanan dia ataupun di bawah dia. Tak muat lagi, boleh guna belakang dia. Don't worry. Ini fleksibel sebenarnya. Fleksibel Jadi kita akan perjuangan menentang penjajahan. Kita boleh ambil ini sebagai kata kunci, perjuangan menentang penjajahan.
okey, untuk mencapai kemerdekaan berpegang pada tata tertib dan juga adab sopan, menebus dan merebut hak mutlak bangsa kita. So, ini yang kamu boleh kaitkan dengan Dr. Burhanuddin Helmi. So, kita boleh buat begini. Begini. Dan juga Dr. Burhanuddin Helmi pun boleh buat begini. So, dia relate kan. Dia relate kan baik. Okey, kita pergi kepada yang ke seterusnya, Dr. Arsundara Lingam. Okey. Dr. Arsundara Lingam. So, cikgu ambil yang last ini. Okey, di bawah tu Dr. Dr. Sundara Lingam. Okey, Dr. Sundara-Lingam. Okey, dia kata apa? Dia kata bahawa fenomena sejagat. Okey, yang ini Okey, iaitu kita boleh ambil iaitu fenomena sejagat. Fenomena sejagat yang berlaku pada setiap bangsa. Untuk apa? Untuk menubuhkan negaranya sendiri. Negaranya sendiri. Dengan memindahkan ruang ke berapa? Boleh ruang ketiga, boleh. Kalau tak muat, boleh ruang ketiga ataupun ruang kat bawah, boleh. Is flexible untuk kamu. Mana-mana pun boleh. Okey. Baik. Dan seterusnya, fenomena sejagat menubuhkan negaranya sendiri. Nesma juga, kita boleh sambung menuntut kesetiaan ulung. Kesetiaan ulung. Individu, disalurkan kepada disalurkan kepada negara bangsa itu. So, ini yang dikatakan oleh Dr. Sundara Lingam. So, again, kita boleh buat begini. Dan juga kemudian kita boleh ambil kata kunci, kita kotakkan dia iaitu fenomena sejagat. Kemudian satu lagi kata kunci dia ialah iaitu kesetiaan ulung. Kesetiaan ulung. So kemudian kita akan buat so kita macam ni. Alah, baru nak tunjuk. Okey, dapat? Apa? Kita go slow, relax, pelan-pelan, kayu. Okey, dah. Dah, kita pergi pada dua je tokoh lagi. Ada dua je tokoh lagi iaitu Datuk Zainal, Profesor Datuk Zainal Abidin dan juga
apa, iaitu Ku Kei Kim. Okey, Ku Kei Kim. Dah okey, dah siap. So kita pergi pada seterusnya iaitu Profesor iaitu Profesor Dr. Zainal Abidin. Okey, so kita boleh ambil Profesor Dr. Zainal Abidin. Okey, so kita ambil yang seterusnya dan kita akan buat untuk iaitu apa yang Profesor kata. Profesor kata bahawa nasionalisme Melayu bukanlah dimulakan daripada zaman British, tetapi nasionalisme Melayu ialah wujud sejak zaman so kita boleh buat wujud 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 sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apa pula sejak zaman? Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baik. So kemudian kita buat titik kat sini. Kemudian kita lihat baik, kesetiaan kepada raja. Kesetiaan kepada raja ya. So kita boleh lihat kesetiaan kepada raja. So itu telah menjadi ciri nasionalisme. Ciri nasionalisme. Pada waktu itu dan berpegang kepada berpegang kepada sifat berpegang pada sifat ke tanah Melayuan. Ke tanah Melayuan. Yang itu. Itu sejak zaman Kesultanan Melaka, kisah daripada raja, ciri nasionalisme. Profesor Dr. Zainal Abidin. Wujud sejak zaman KMM atau Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan pada raja. Kemudian ada ciri-ciri nasionalisme, ada ciri nasionalisme berpegang pada sifat ketanah Melayuan. So sifat ketanah Melayuan. Dapat? Dan cikgu pergi pada yang terakhir iaitu iaitu yang terakhir adalah daripada sudut Profesor Dr. Ku Kei Kim. So cikgu padam, cikgu gunakan yang atas cikgu gunakan yang atas sebab ruangan dah tak muat. So cikgu akan buat kat sini iaitu Profesor iaitu Ku Kei Kim. Profesor Dr. Ku Kei Kim dia kata apa? Iaitu nasionalisme ni merujuk pada perjuangan orang Melayu. Kita kata perjuangan orang Melayu. Bagi mendapatkan kembali kembali iaitu apa? Dapatkan apa? Dapatkan kembali iaitu kedudukan unggul dalam negara sendiri. Kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. So itu kata Ku Kei Kim. So Ku Kei Kim kata kat sini kita boleh ingat perjuangan orang Melayu dapat kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. So kita boleh relatekan. So Ku Kei Kim
Perjuangan orang Melayu dan Dr. Zainal Abidin wujud sejak zaman dulu. Okey. Dapat tak? Dapat ke tak dapat? Dah, itu je. Itu je. Nak tulis lah sekarang. Okay. Yang nak tulis boleh tulis sekarang. Yang dah siap tulis dah. Yang dah siap tulis dah. Adriana dah. Okey, bagus. Okey. Apa Idah pula? Adam. Okey, dah. Okey, Dahlia dah. Adam dah. Okey, bagus. Mana yang lain-lain ni? Tengah buat. Tak apa, buat. Yang belum siap, sila buat. Cikgu tak nak pergi laju-laju lah pada kelas form 4 ni. Okay, sebab cikgu nak bagi lebih kepada pemahaman. Okay, tapi kita akan juga pergi kepada bahagian-bahagian yang lebih penting juga. Okay. Baik, dan tujuan cikgu adalah untuk melengkapkan kamu dengan memberikan nota-nota yang simple, nota-nota yang ada banyak kata kunci supaya kamu senang nak ingat. Okay, senang nak ingat. So dengan cara ini senang nak ingat. Bukan nak menyusahkan kamu, tetapi biar susah sekarang, jangan susah pada masa hadapan. Itu penting. Okay, Ahmad Faiz dah, Zarif Irfan pun dah. Okay, ramai juga yang dah. Okay, Maisara pun dah. Ada lagi yang belum? Ada yang belum salin? Sudah, sir. Okay. Baik, bagus. Alamak, hujan lebat lah sini. Hujan lebat. Okay. Sama sama lah kita. Hujan lebat. Okey, baik. So hari ini kita telah buat nasionalisme, iaitu kita telah buat tentang maksud nasionalisme dan pendapat tokoh-tokoh ini tentang nasionalisme. Supaya apa? Supaya kita tahu bahawa pendapat tokoh ni ada perbezaan dia. Okey. Tentang perjuangan orang Melayu, tentang nasionalisme Melayu, kemudian tentang mensahihkan bangsa dan sebagainya. Banyak sebenarnya. Namun begitu, tidaklah ianya sukar untuk diingati. Tak susah pun sebenarnya. Okey, baik. Untuk seterusnya, untuk next class kita akan masuk tentang ini dia, iaitu tentang revolusi keagungan. Ini best. Okey. Kemudian kita akan lihat juga berkaitan revolusi Amerika. Dan juga kita akan lihat revolusi Perancis. Dan cikgu akan ajar kamu bagaimana nak sebut sebenarnya nama dia ni. Okey. Kamu tahu tak macam nak sebut nama dia ni? Macam mana sebut nama dia? Cikgu try. Saya rasa cara sebut nama dia ialah, ni saya try je. Jean-Jacques Rousseau. Allah. Kan? Jean-Jacques Rousseau. Jauh tu. Siapa nak try? Cikgu, saya tak sebut Jacques, cikgu. Saya tak sebut Jacques. Saya sebut Jacques. Jacques pun salah. Lain. Ingat ini Perancis ya, Perancis. Ni lain macam sebutan dia ni. Cikgu, boleh saya try lagi sekali, cikgu? Ya, man. Try. Jean-Jacques Rousseau. Lagi. Bunyi Jawa. Siapa nak cuba lagi? Maisara nak cuba, Maisara? Adam, mungkin Adam. Ya, Adam.
Nak cuba tak? Nah, satu ni ya. Ah, Jean Jacques ni. Jean Jacques. Select lah. Ingat main 100. Tak apalah cikgu. Okey. Baik, Adlan. Adlan boleh tak Adlan? Adlan, cuba Lan. Macam nak sebutkan dia? Ada boleh? Tak boleh juga. Ni cuba macam nak sebut nama ni. Ni sebut nama ni. Kita ni. Inilah dia. Cikgu. Yang tadi saya sebut tu ke yang Jean-Jacques Rousseau? Out. Memang out. Allah tak kerti lah. Okey, Amira Syarafana. Cuba baca. Macam mana nak sebut nama dia ni? Amira Syarafana. Boleh ke tak boleh? Okey, tak pun Ayu. Ayu cuba Ayu. Macam mana sebut nama ni? Ayu. Ni. Apa? Jinjak. Kau bunyi macam jinjak durian je apa? Ikan kan dia seluar jin ke apa? Amira Syarafana boleh? Cikgu, try last cikgu, try last. Try last. Ini last mana? Jean-Jacques Rousseau. Bunyi banjo lah. Bunyi banjo. Tadi bunyi Jawa, ni bunyi banjo. Kan? Memang tak kena. Okey. Baik, untuk ketiga-tiga ini, okey, iaitu revolusi Perancis, revolusi Amerika dan juga revolusi keagungan di England, kita akan buat semasa kelas seterusnya, iaitu kelas pada hari Khamis nanti. Cikgu akan tunjukkan macam mana sebut nama dia. Memang Allahu kan berbelit